Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Berjumpa lagi kita dalam kelas tuition online secara percuma bagi mata pelajaran PJPK Sekolah Rendah bersama dengan saya iaitu Teacher Idayu. Tapi malam ni sedikit berbeza kerana teacher tak dapat bersiaran langsung, jadi teacher sediakan video untuk kita sama-sama belajar topik pada malam ni. Sebelum tu saya nak ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada semua umat Islam, terutamanya adik-adik yang bersekolah. Jadi diharapkan jangan ada yang ponteng Okey, cuba bertahan untuk berpuasa, insya-Allah urusan kita dipermudahkan. Okey, jadi kita akan teruskan kelas kita seperti biasa pada pukul 9.30 dengan video bagi topik-topik tertentu yang kita boleh belajar bersama-sama. Sekiranya tak dapat menonton video tersebut pada waktu malam, seperti biasa boleh tengok pada bila-bila masa untuk buat ulang kaji. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita pada malam ni, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, jadi izinkan saya kenalkan diri saya dulu sebelum kita belajar. Saya Cikgu Idayu, bertugas di SK Seksyen 19 Shah Alam, dan saya mengajar mata pelajaran Bahasa Inggeris, Pendidikan Jasmani dan juga PSB bagi tahun 6. Untuk Akademi YouTuber, saya merupakan Ketua Panitia PJPK Sekolah Rendah. Jadi sekarang kita sedang bersiaran langsung di channel saya iaitu Teacher Idayu. Okey, dan adik-adik bolehlah dapatkan video pendidikan jasmani dan kesihatan sekolah rendah di channel saya. Banyak video yang dihasilkan oleh cikgu-cikgu di bawah panitia PJPK Sekolah Rendah Akademi YouTuber. Okey? Alright. So, sebelum tu saya juga nak kenalkan cikgu-cikgu channel cikgu PJPK Akademi YouTuber. Yang pertama ialah channel saya sendiri iaitu Teacher Idayu. Yang kedua Cikgu Linzat. Bolehlah ni tengok-tengok kan, sokong channel cikgu-cikgu ni. Cikgu Linzat ni juga cikgu Bahasa Melayu dan juga cikgu sejarah. Kita ada Cikgu Laura Leonisha. Cikgu Laura. Channel beliau ialah Laura Leonisha. Kita ada Cikgu Ware. Merupakan cikgu sains juga. Kita ada Cikgu Sabaria dengan channel beliau Jari Jemari Alia. Cikgu Jamali yang biasa bersiaran dengan panitia PJPK kan. Cikgu Aisyah Zainuddin, Cikgu Jinggo Johan, Cikgu Yaya yang banyak yang aktif membuat video bagi PJPK tahun 4 dan tahun 5. Kita ada Cikgu Zana dengan channel beliau DIY by Zana Haziq. Cikgu Shah Harum, cikgu yang berpengalaman ni. Dan ramai lagi cikgu-cikgu yang bakal bersiaran bersama dengan kita. Jadi jangan lupa lawati dan sokong channel-channel cikgu tersebut. Dan semualah channel Cikgu Akademi YouTuber. Terima kasih atas sokongan anda daripada awal lagi tahun lepas sehinggalah sekarang. Terima kasih. Okey, jom kita teruskan. Baiklah, malam ni kita akan fokus pendidikan kesihatan dan tajuk pada malam ni ialah rendahkan kalori, tingkatkan nutrisi. Sebenarnya tajuk ni dalam buku teks tahun 6. Tapi kalau nak ikutkan, semua tahun boleh ikut, boleh belajar sebab dia berkait daripada tahun 1 hinggalah tahun 6. Jadi tak ada masalah sekiranya awak tahun 4 atau 5
tapi masih boleh lagi belajar topik tahun 6. Okey, sebab pendidikan kesihatan ni topiknya umum ya. Boleh, semua orang boleh belajar, termasuklah orang dewasa sekali. Okey? Alright. Okey, kita tengok gambar ni. Wow, sedapnya. Gambar apa tu? Siapa yang tak kenal dengan gambar-gambar makanan ni kan? Biasanya memang popular dekat Malaysia dan terutamanya memang digemari oleh kanak-kanak. Okay. Kalau tengok kat situ ada ayam goreng, ada kentang goreng, ada nugget, ada burger kan. Jadi memang nampak sedap dan liur-liur kan. Kalau time puasa ni janganlah pula alamak sedapnya tengok makanan ni. Okey. Sedapnya tapi sebenarnya ada juga kesan buruknya kalau kita makan berlebihan makanan ni. Jadi malam ni lah kita nak belajar tentang topik ni. Jom kita tengok. Dalam topik tadi, teacher ada sebut kalori dengan nutrisi. Mungkin ada di antara kamu tak faham ataupun tak tahu apa maksud kalori, apa maksud nutrisi. Okey, kita tengok dulu maksud kalori ya. Dalam diet dan pemakanan, kalori adalah unit tenaga dalam menggambarkan tenaga yang diberikan oleh makanan apabila dimakan. Okey, maknanya bila kita makan, itulah menggambarkan tenaga yang diberikan oleh makanan tersebut. Contoh awak makan burger, ada kalori dia, itulah tenaganya. Okey? Dan kalori juga digunakan dalam mengira anggaran tenaga yang diperlukan dan digunakan oleh badan. Okey? Jadi, lepas kita makan, kita juga boleh buat anggaran tenaga. Berapa banyak sebenarnya tenaga yang kita perlukan. Kadang-kadang tu berlebihan. Tak sesuai dengan badan kita. Okey? Dengan keperluan badan kita. Okey, kita tengok lagi. Okey. Kebiasaannya, bahan utama dalam makanan segera. Makanan segera tu macam teacher tunjukkan gambar tadi. Itulah gambar kentang goreng, ayam goreng, burger. Kenapa segera? Sebab dia senang, cepat. Cepat disediakan kan. Okey. Kebiasaannya bahan utama dalam makanan segera mengandungi nilai kalori yang tinggi. Kalau tinggi ni apa masalah dia? Okey. Jadi bila kita ambil kalori yang berlebihan, sebenarnya boleh memudaratkan kesihatan kita. Nanti kita tengok kenapa, macam mana boleh memudaratkan kesihatan. Okey. Ini contoh kalori dalam makanan. Wah, sedapnya. Kalau ikutkan ini makanan orang Malaysia biasa makan. Ada kuih talam, kuih lapis, ada macam-macam tu. Ada apa tu? Mamak Maggi goreng ya. Okey. Nasi lemak ayam dengan telur. Jadi tengok kalori tu berapa? 644 kalori. Agak tinggi tu. Roti telur. Kari pup. Jadi setiap makanan yang dalam gambar ni, apa yang kita makan, ada kalorinya yang tertentu. Okey, kita tengok lagi. Yang ni ialah senarai jenis makanan dan saiz hidangan beserta jumlah kalorinya. Okey. Kalau kita tengok dekat senarai ni, yang paling tinggi ialah nasi lemak. Kenapa agaknya nasi lemak? Nasi biryani ayam. Mungkin disebabkan nasi itu sendiri karbohidratnya tinggi dan juga ayam. Okey? Jadi itu sebablah kalorinya tinggi. Kenalah hati-hati juga. Kadang-kadang kita tak sedar kan, sebab sedap jadi kita bertambah-tambah nasi itu. Okey? Siapa yang tak tambah kan? Kalau nasi lemak, nasi biryani, nasi kerabu. Okey. Alright, jom tengok. Okey, yang ini ialah nutrisi. Masuk nutrisi pula. Okey, tadi kalori ni nutrisi.
Okey, nutrisi adalah apa yang badan kita perlukan setiap hari untuk kekal sihat. Maksudnya makanan tu ada nutrisi yang badan kita perlukan. Okey? Sel-sel badan memerlukan nutrisi seimbang untuk berfungsi dengan optimum. Jadi kena ada juga nutrisi. Tak bolehlah kalori tinggi, nutrisi pula rendah. Okey, lemak, minyak tinggi tapi yang lain-lain tu semua kita tak ambil. Macam vitamin kan. Okey. Okey, kita tengok apa sebenarnya 5 komponen asas nutrisi ni. Okey, terdapat 5 komponen asas nutrisi seimbang iaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral, nutrien dari tumbuhan dan juga serat dan air yang kita ambil setiap hari. Jadi pastikan kita kita ambil nutrisi ni semuanya secara seimbang, bukannya berlebihan. Okey. Kalau kita kurang ambil nutrisi ni sebenarnya juga boleh menyebabkan masalah kesihatan. Okey. Okey. Jadi untuk makluman semua, sebelum ni teacher ada ajar tentang piramid makanan, betul tak? Okey, bermula tahun 2020, kita dah ada piramid makanan Malaysia yang terbaru. Kalau tengok dalam gambar tu, baharu dan ditambah baik. Okey, ada perubahan ada 3 perubahan dalam piramid ni. Kalau awak tengok sebelum ni piramid di bawah ni, okey, merupakan karbohidrat kan? Tapi sebenarnya di sini untuk piramid makanan yang terbaru ni telah ditukarkan dengan kumpulan sayuran, buah-buahan. Okey? Kerana ramai juga yang keliru. Kata karbohidrat tak boleh banyak kan kita ambil. Tapi kenapa di bawah? Jadi yang baru ni, yang terkini ni, kita dah letakkan kumpulan sayuran, buah-buahan diletakkan pada dasar makanan. Jadi digalakkan mengambil sayur-sayuran dan buah-buahan lebih banyak. Okey. Dan kumpulan karbohidrat pula diletakkan di tangga yang kedua. Okey, contoh nasi, roti, biskut. Barulah nampak seimbang dekat situ kan. Kita lebih utamakan sayur dan buah-buahan. Okay, dan ada juga sedikit penambahbaikan iaitu nombor 3, saranan pengambilan 6 hingga 8 gelas air kosong. Kalau awak tengok dalam poster ni. Okay, yang ini telah ditambah baik oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bahagian pemakanan. Jadi di Malaysia kita gunakan piramid makanan Malaysia yang terkini bermula tahun lepas. Okey? Alright. Okey. Ni apa pula ni, ada gambar ayam goreng, ada gambar burger kan? Sedapnya. Okey, jadi jom kita tengok. Kita dah ada gambar burger, ada makanan ni ayam goreng, apa lagi tu? Ada sayur, ada mashed potato kentang rebus atau kentang lenyek. Okey. Tapi kalau kita tengok ini merupakan makanan segera atau fast food. Macam mana kita nak meningkatkan, cara-cara meningkatkan khasiat sebenarnya. Meningkatkan khasiat makanan segera. Okey, kita nak makan burger, kita nak makan ayam goreng. Tapi macam mana nak bagi dia berkhasiat? Okey. Kalau tengok kat situ dia dah bagi, gantikan dengan sayuran segar seperti kapsikum. Yang ni maknanya sayur yang kita gunakan yang jeruk timun ni kan, kita boleh tukarkan dengan kapsikum. Lebih segar. Okey. Dengan daging dia ni pula, gunakan patty burger yang boleh dibuat menggunakan 100% daging segar tanpa bahan kimia. Yang ini pun tak
tak susah untuk kita buat sendiri. Kita boleh beli daging, perapkan dia, perisakan dia dengan black pepper dan juga garam, sedikit garam. Okay, dan kita boleh gorengkan dengan minyak yang sedikit sahaja. Jadi lebih sihat kan? Okay, bagaimana pula dengan roti dan juga kita tengok sos yang disediakan? Apa agaknya cara boleh meningkatkan khasiat ni? Boleh bagi cadangan macam mana kita nak tukarkan roti dan juga mayonis. Kalau tengok kat sini macam mayonis Thousand Island kan, warna orange tu kan. Okey, kita tengok Okey. Jadi roti yang biasa ni kita boleh tukarkan dengan roti bijiran ataupun kita biasa panggil whole grain atau wholemeal. Kalau dekat kedai memang ada jual Kalau awak selalu beli Gardenia, dia ada roti wholemeal ataupun roti whole grain. Yang itu roti tu lebih sihat untuk kita makan. Bukan roti yang biasa tu mungkin itu adalah cadangan yang kita boleh guna, kita boleh tukarkan untuk roti ni. Okey, untuk sos pula mayonis ni, kita boleh juga gunakan mayonis buatan sendiri. Sekarang ni kita banyak guna internet, boleh search resepi mayonis. Macam mana kita nak buat mayonis sendiri? Okey, tak susah bahannya. Kita boleh Google dan dapatkan resepinya. Mudah sahaja. Okey. Yang gambar di bawah ni pula, gunakan kentang rebus tanpa campuran bahan lain kecuali sedikit garam. Yang ni pun kita boleh rebus kentang, renyitkan. Okey, dan letakkan sedikit garam. Kalau saya letak susu segar sikit. Okey, dan sedikit lada sula atau lada hitam lah. Bagi dia hangat-hangat sikit kan. Okey. Yang ini gantikan dengan hidangan salad atau sup sayur-sayuran. Salad yang lebih segar. Okey, tak ada perisa lain. Dan macam mana pula dengan ayam goreng ni? Memang nampak sedap dan menarik kan? Sebab dia disalut dengan tepung dan kulit yang tebal. Macam ayam KFC tu kan? Okey, caranya ialah ayam dipanggang atau digoreng tanpa kulitnya. Maksudnya lebih sihat lah. Kalau kita tengok kulit tu lah sebenarnya penyumbang kolesterol yang tinggi. Nampak sedap kan, dia kerak-kerak kan. Jadi ini antara cadangan. Bila kita nak makan burger, teringin nak makan burger dan ayam goreng dengan mashed potato ni, kita boleh tukarkan dengan cara yang lebih sihat. Okay? Alright. Okay. Jadi, kita tengok pula gambar ni. Berdasarkan gambar yang saya tunjukkan ni, terdapat 5 kategori makanan. Iaitu, okay, tengok yang pertama. Kalau dalam gambar ni, ada gambar ikan, udang, sayur-sayuran, telur. Semuanya segar. Okay. Yang pertama ialah makanan segar. Okay, yang macam ni lah gambar yang pertama ni. Ikan semua ni kan, sayur. Okay, yang kedua ialah makanan yang diproses. Ini gambar dia. Okay, yang diproses. Okay. Yang ketiga ialah makanan segera. Makanan segera yang tadilah macam ayam goreng, burger, fries. Okay. Yang keempat ialah makanan segar segera. Macam mana tu? Makanan segar tapi segera. Contoh dalam roti. Roti ada sayur-sayuran tu. Mungkin dia segar tapi dijadikan makanan segera dalam burger tu. Okey? Dan yang terakhir ialah makanan segera yang diproses. Okey? Ni contoh. Ada gambar sardin tu kan? Dalam tin. Itu contoh dia. Okey? Okey. Nak lagi jelas? Di sini ada contoh makanan bagi setiap kategori. Okey, makanan segar,
Ada apple, orange, pisang, ulam-ulaman, susu segar. And then makanan segar segera, salad sayur-sayuran, salad buah-buahan, coleslaw. Coleslaw tu yang kita guna kobis dengan carrot campur dengan mayonis. Okay, kita ada kentang buta dan juga pasta. Okay, makanan segera pula ialah awak ni memang biasa kan dengan makanan segera ni. Burger, kentang goreng, ayam goreng, pizza, hot dog. Okay. Yang seterusnya, makanan segera diproses. Contoh, makanan dalam tin seperti sardin, produk daging seperti sausage, sandwich, mi segera, produk sejuk beku. Contoh frozen food tu, ada curry puff, kan kuih-kuih yang kita biasa beli. Okay, dan juga makanan diproses seperti susu tepung, berbola ikan, emping jagung, roti dan juga nugget. Jadi ada 5 kategori dan contoh makanan yang saya dah tunjukkan. Okay. Okay. Jadi kita dah belajar tadi tentang kalori kan, tentang makanan, tentang nutrisi. Okay. Apa kesan buruk? Apa kesan buruk makanan yang tinggi kalori ni? Yang banyak lemak, banyak kolesterol, okey? Yang kadang-kadang badan kita tak perlukan kalori yang banyak pun, tapi kita dah ambil makanan yang tinggi kalori. Itu sebablah boleh menyebabkan beberapa masalah kesihatan. Jom kita tengok. Okay, yang pertama sekali, paling mudah untuk kita dapat obesity ataupun peningkatan berat badan. Maknanya makin lama makin besarlah badan kita. Bila badan kita obes, banyak boleh berlaku masalah-masalah lain. Contohnya, kita akan menjadi penat, sakit lutut, okey, mengantuk. Jadi kita kurang aktif lah untuk berjalan kan, agak sukar. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, penyakit jantung. Jangan ingat yang orang-orang dewasa, orang-orang tua saja yang boleh sakit jantung. Sebenarnya boleh berlaku pada semua peringkat umur. Okay, tak kira lah muda ataupun tua, penyakit jantung. Okay. Yang ketiga ialah penyakit stroke. Yang ini berpunca daripada kolesterol yang tinggi dan terjadinya gumpalan darah yang mengakibatkan stroke. Ada orang dia stroke satu badan. Ada orang separuh badan ni tak boleh bergerak. Stroke ni dia jadi macam lumpuh lah. Dia agak susah lah dia punya anggota badan ni tak berfungsi dengan normal. Okey. Okey, yang keempat ialah tekanan darah tinggi. Yang kelima tu samalah penyakit jantung tadi. Dan yang keenam ialah diabetes ataupun biasa kita panggil kencing manis. Yang ini sebenarnya bahaya juga. Boleh tingkatkan stroke, kehilangan penglihatan, boleh menjadi buta, penyakit buah pinggang dan serangan jantung. Yang semua penyakit ni sebenarnya berkait daripada berkemungkinan boleh juga disebabkan oleh pemakanan kita sendiri. Okey? Okey. Jadi kita dah nampak tadi kan kesan buruknya. Okey. Semuanya yang kritikal lah, penyakit yang kalau once kita dah dapat tu agak susah kita nak kawal dia. Kecuali kita betul-betul ubah gaya hidup kita. Okey, terutamanya pengambilan makanan. Okey. Jom ubah gaya hidup sihat. Tadi kita dah tahu kesan buruk-buruk dia. Why not kita ambil keputusan untuk ubah gaya hidup kita menjadi lebih sihat. Okey? Okey. Yang pertama, macam mana caranya? Makan makanan segar dan kurangkan makanan berkalori tinggi. Contoh fast food, makanan diproses,
macam nasi lemak, berlemak, kolesterol, okey. Lebih kepada sayur-sayuran, okey. Ikan yang segar, direbus, dipanggang, okey. Okey, yang kedua, diet sihat dan seimbang mengikut saranan Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu suku-suku separuh. Okey. Pengambilan karbohidrat tu sikit tapi lebihkan kepada sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga, mestilah kena menjaga berat badan. Jangan terlalu berat. Bila badan berat, terlalu berat, susah untuk kita aktif. Kita kan sibuk untuk pergi belajar, pergi sekolah, bergerak. Jadi kena jaga berat badan kita. Okay, nak jaga berat badan, kenalah rajin bersenam. Walaupun PKP dah pergi sekolah kan, tak boleh buat PJ, tapi masih juga boleh bersenam di rumah. Tak payah pergi gym pun. Boleh je, banyak aktiviti kita boleh bersenam kan, dekat atas kerusi tu pun buat aerobik, zumba kan dengan adik-adik, dengan adik-beradik dekat rumah. Okey. Nombor 5 ni penting, terutamanya bagi kanak-kanak. Tidur yang mencukupi. Mesti cukup tidur. Jangan tidur pukul 1 pagi, 2 pagi. Main game kan. Bahaya kena tidur dengan cukup. Okey. Yang seterusnya, kawal tekanan emosi. Yang ini pun kenalah bila kita nak sihat, lebih sihat, kenalah sentiasa ceria. Happy kan. Jadi kalau kita biasa emosi kita marah, bad mood hari-hari, hidup kita pun jadi kurang sihat. Dia boleh bagi kesan kepada badan kita. Okey, yang ketujuh, banyakkan pengambilan sayur dan buah-buahan. Okey, yang ke-8, kurangkan pengambilan karbohidrat seperti nasi, roti, makanan macam mi kan, mihun. Okey, dan lebihkan sayur dan buah-buahan. Okey, yang ke-9, kita juga boleh gunakan teknologi digital seperti aplikasi senaman. Sekarang ni masing-masing ada phone kan. Jadi bolehlah cari aplikasi senaman yang mudah, percuma sahaja. Jadi tak perlu pergi gym pun, awak boleh tengok dekat internet. Oh, yang ini cara macam mana nak buat zumba. Dia ada ajar kan. Macam mana, berapa minit sehari kita boleh bersenam. 10 minit. Mula dengan bahagian atas, bahagian bawah. Okay, boleh cuba Okay, yang terakhir, amalkan minum air kosong. Okay. Jangan terlalu banyak minum air manis, tapi kita terlupa untuk minum air kosong. Okey, jadi okey. So kita pun dah sampai ke penghujung bagi sesi pembelajaran kita pada malam ni. Okey, saya harap semuanya dapat fahamlah tentang topik kita pada hari ini, lebih kepada apakah itu kalori dan nutrisi. Okey, contoh-contoh makanan mengikut kategori. Okay, makanan segera, makanan diproses, dan kesan buruk. Dan akhir sekali, bagaimana kita nak ubah gaya hidup menjadi lebih sihat. Okey, jadi saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada adik-adik yang sentiasa mengikuti kelas tuition PJPK Sekolah Rendah bersama dengan saya, Encik Idayu, dan juga cikgu-cikgu yang lain. Okey, sebelum tu jangan lupa pergi ke portal rasmi kami iaitu www.academycuba.com untuk melihat jadual kelas tuition online ni, Akademi Cuba, sepanjang bulan Ramadan. Ada sedikit perubahan. Jadi bolehlah tengok di situ jadual tuition setiap hari. InsyaAllah akan ada. Kalau tak ada siaran langsung, cikgu-cikgu akan sediakan video untuk adik-adik belajar.
Okey, dan akhir sekali jangan lupa sokong saya, channel YouTube saya untuk saya lebih aktif lagi. Okey, menghasilkan video-video pendidikan. Jangan lupa tekan subscribe. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi. Okey, jaga diri ya. Assalamualaikum. Bye.